Oke ya, kalau nampak kita akan mula. Oke, seorang bumi adalah seorang kertas tua, seorang SPM, seorang wajib keluar tapi tak wajib menjawab. Cikgu berharap kamu orang sentiasa mencuba soalan ini. Sentiasa mencuba. Oke, dalam soalan ini soalan yang ada diberikan gambar. Oke. Oke, dalam soalan ini dia memberikan locations of 3 points X, Y, Z on the surface of Earth. O is the center of Earth. O is always the center of Earth, as I told you before. So the longitude of X is 87 east. Okay, so because the diagram is too small, I'm going to redraw it and make it a bigger one. Okay, so actually don't worry, in the exam you have a very big diagram. Okay, I just redraw the diagram, but in the exam actually no need to do. Dalam ujian kamu tak perlu buat. Dalam ujian, seorang SPM, gambar yang diberikan sentiasa gambar yang sangat besar. Disebabkan cikgu perlu memberi penerangan di sini, jadi itulah sebab cikgu buat buat semula gambar dia. So itu adalah tak wajib semasa exam tu. Oke, ini adalah gambar raja yang diberikan. So di sini dia sudah menunjukkan kedudukan untuk 3 titik, yaitu titik X, titik Y, dan titik Z. So apa yang disoal dalam soalan ini ialah, yang pertama dia mau nyatakan latitude untuk Y, latitude untuk Y. They want to state the latitudes of Y. So we want to state the latitude of Y. We need to know the positions of Y first. So this is our Y. I'm not going to look at this diagram. It's too small. I make it here. So this is our Y. And in the question, they give it to you. X, longitude of X is 87 east. Maksudnya ini ialah 87 east ialah tak apalah, is actually timur lah. Saya terlepas. So maksudnya X ini ialah 87. 87 adalah sepanjang longitude ini. Maksudnya bukan X ini sahaja. Sepanjang longitude ini dia adalah 87 timur. So sekarang kita mau cari apakah latitude untuk Y. Okay, so Y. So Y adalah sama latitude dengan X sama. Jadi Y, kamu perhatikan ada satu nilai sudut diberikan di sini. Okay. So kalau latitude maksudnya sebenarnya ini equator, dia tidak ada khatulistiwa sini. Khatulistiwa maksudnya sudut dia adalah sifar. So sifar di sini kepada pusat kepada ini. So apakah latitude untuk Y? Jawapan depan mata sahaja. So latitude untuk Y ialah ini ialah 48 and ini ke sebelah yang utara. So dia adalah U. So maksudnya ini sepanjang ini adalah 48 U. 48 U. Sampai belakang pun sama. 48 utara. 48 utara. So jawapan untuk Y ini, latitude untuk Y adalah 48 U. So latitude ialah sudut di antara garis mengufuk dengan khatulistiwa.
Okay, or we call equator. So dia sudah memberikan sudut 48. So this is the 48 utara. So yang kedua, apakah longitude untuk Z? Z di mana? Di sini Z. Okay, Z di sini. So longitude untuk ini. Apakah longitude untuk Z? Dan dia memberikan kamu sini. Sudut ini 110. Okay, mungkin ini tak cukup besar. Tengok gambar cikgu. Sama saja. Cikgu cuma salin semula. So dia cakap dari sini sampai ke sini ialah 110. Dan dia memberikan yang garis ini, longitude ini adalah 87. 87. So, apa yang kita buat ialah, sekarang kita ialah pergerakan secara mengufuk. Tengok dari sini ke sini. So, cikgu buat lakaran. Okay. Kalau mengufuk, ini sebelah timur, ini sebelah yang barat. Cikgu sudah pesan dari dulu. Tengah-tengah ialah MG. Oke, ini mengufuk. Oke. Sekarang ini 87. 87 timur. Nah, iya, tulis timur lah. 87 timur, dia agak-agak contohnya di sini. So, ini 87. So, ini X di sini. So, X sama juga dengan longitude sini kan? Sama. Jadi, X ke Z. X ke Z, jarak ialah 110. Maksudnya, dari X sampai ke Z ialah 110. Tapi X ini 87. 87 maksudnya dari MG sampai ke X ialah 87. Nah, ini mesti mau tahu. 87 ini maksudnya dari MG sampai ke X ialah 87. Tapi X dengan Y, X dengan Z ialah 110. Jadi maksudnya X sampai ke Z, adakah dia sudah melepas MG? Dia mesti mau pergi sampai 110. Jadi dia sudah lepas MG. (110) lepas MG. So agak-agak Z actually di sini Z dia. Di sini Z. Jadi apakah longitude untuk Z? Ialah dari MG sampai ke Z ini berapa ke sudut dia. Itu ialah longitude dia. So 110 ialah dari X sampai Z. Dari X sampai MG 87. So ini berapa? Ini 110 tolak 87. Tekan kalkulator. So ini adalah 23. Oke. Apa maksud 23 ini? So maksudnya latitude untuk Z ini ialah 23. Dia sudah ke sebelah yang barat. Oke. So jawaban untuk B A2, this is 23 barat. So ada soalan? Tengok semula. So disebabkan pergerakan, kenapa cikgu gunakan ini walaupun X di sini? Kalau kita kira longitude, sepanjang ini dan sepanjang ini adalah sama. Jadi kalau angkapan ini dia sama dengan angkapan ini. Oke. Angkapan untuk longitude lah, bukan jarak dia. Nah, jarak tidak sama. So angkapan longitude, so you ambil lukis gambar aja ini dulu. Kalau garis kalau dia pergerakan secara berintang ini, kita lukiskan ini dulu lakaran. Letak MG tengah-tengah. Lepas itu kita masukkan 87 dulu. Tak akan 87 yang letak di sebelah barat sebab dia sudah menyatakan sini 87 adalah untuk di sebelah timur. So lakaran kamu letak agak-agak sahaja.
agak-agak estimate only the distance, we just leave it like this lah. Sini pun boleh, lebih sikit, kurang sikit pun boleh. Itu agak-agak saja. Jangan tanya cikgu, cikgu bagaimana cikgu tahu berapa cara ini dalam gambar cikgu tak agak-agak. Tapi jangan logik lah, 87 agak besar. Jangan kamu letak dekat dengan mg, itu sangat dekat. Jadi 87 cikgu letak sini agak-agak, lepas tu cikgu buat ini. 87 maksudnya dari mg ke x ialah 87. Dan sekarang z di sini. X dia sama longitude. Jarak ialah 110. Ini yang diberikan dalam soalan. So the question is given the different angle in between Z and X is 110. So 110 meaning from X to Z is 110 is more than 87. So itulah cikgu tahu dia sudah melepasi mg ke sebelah sini. Kenapa? Sebab kalau 110 dengan 87, 110 is a longer distance. Jadi dia tebus. So, jadi untuk latitude ialah kiraan berapakah sudut titik itu dari mg. Itulah longitude dia, longitude bukan latitude. Longitude ialah kiraan berapa sudut longitude dari mg. So, kenapa cikgu tahu ini 23? Sebab jumlah 110. Sebelah sini sudah ambil 87, tinggal 23. So, inilah maksudnya untuk yang soalan A number 2. Oke, boleh ya? Kalau boleh silakan angkat tangan. Oke. Fatin? Oke, bagus. So, kita teruskan. Oke. Pastikan kamu mengambil peluang ini untuk dengar semula. Soalan ini kamu jangan tinggalkan sebab dia tidaklah sangat susah. Jawapannya sangat simple. Okay. So B, point W is 25x0 nautical miles due south of X. Find the latitude of W. So, kenapa dia tidak minta longitude? Sebab dia cakap W is a point 2580 nautical miles due south of X, meaning it's going down. Dia turun ke bawah. Jadi dia sama longitude. So tak perlu dicari longitude, dia adalah sama 87. So yang perlu ditahu ialah berapa ke dia ke bawah. Jadi sekarang kamu nampak pen cikgu bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi maksudnya lakaran cikgu yang seterusnya kita akan menggunakan lakaran jenis yang atas bawah. Tengok. Jadi kalau kamu faham konsep ini, kamu tidak akan susah. Yaitu sekarang kita pakai lakaran yang atas bawah. Oke, jadi cikgu buat lakaran atas bawah. Sama juga tengah-tengah untuk khatulistiwa utara selatan. Itulah yang cikgu maksudkan gambaran ini dibuat terlebih dahulu. Buatlah gambaran ini terlebih dahulu. Oke. Dan seterusnya perlu diimpas kembali juga jarak. Oke, jarak kalau kita mau tukar kepada sudut. So, jarak ini jenis yang menegak atau mencancang. So, ada dua rumus untuk jarak. Hari itu cikgu sudah cikgu sentiasa minta kamu menghafal. Rumus jarak ada dua saja. Oke, tengok rumus ini. Jarak kalau melintang, ini rumus dia. Kalau menegak atau mencancang, ini rumus dia. So, dua jenis sahaja. So, di sini, perhatikan lakaran cikgu lukis tadi ialah lakaran yang jenis yang kedua ini, yaitu dia menegak. Kalau dia menegak, maksudnya rumus kita yang gunakan nanti ialah rumus ini. Kita sudah diberi jarak dan kita mau cari sudut. Oke? Sentiasa ingat, kalau diberi jarak, cari sudut. Diberi jarak, cari sudut. Cari apa ke rumus turun. Cari sudut turun. So, jarak equal to terap rumus turun. Oke. 2 5x0 sudut terap dengan 60.
So, sudut ialah ini darab pindah sebelah jadi bahagi. Oke, kita tak cari sudutnya dulu. 25x0 divided by 60. 43. Oke, 43. So, ini jarak antara X dengan W. Tapi W belum kita tahu di mana. Oke. Tapi X tadi kita sudah tahu. X kita berapa latitude dia? Oke, tengok sini soalan. Latitude untuk Y 48. Jadi apakah latitude untuk X? Dia adalah sama. Kenapa cikgu cakap dia sama? Sebab sepanjang garis yang melintang ini, a horizontal line is having the same latitude, sama latitude dia. So kalau sini 48 utara, sini pun 48 utara. Jadi maksudnya dalam lakaran gambar ini kita akan masukkan ini dulu. Sama dengan soalan tadi. Kita masukkan yang diberikan dulu, yaitu 87. Sini pun sama. Kita akan masukkan ini dulu, X dulu. Jadi X 48. So dia di utara. Tak akan cikgu masuk sini. Sebab kawasan sini ialah untuk selatan. Jadi tempat yang paling sesuai kita letak ialah di bahagian atas. Jadi agak-agak mana-mana kamu letak lah. Sebab dari sini jumlah sini 90, paling tinggi 90 bah. Paling bawah pun 90. So 48 lebih kurang lebih separuh. Saya agak-agak letak sini. Ini X. Oke. Okay. So 48 maksudnya dari khatulistiwa sampai X ialah 48. Ini kamu catatkan dulu. Oke. Okay. Sekarang dia cakap didik W ialah terletak 2580 ke selatan X. So, maksudnya dia akan turun ke bawah. Tapi turun ke bawah ini, adakah dia sudah melepas ke khatulistiwa atau belum? Kita kena tengok sudut yang kita kira tadi. Macam mana kita tahu dia sudah lepas khatulistiwa atau belum? Kita tengok sudut ini, yaitu 43. So, 43 sudah lepas khatulistiwa ke belum? Tengok sini. X sampai khatulistiwa adalah 48. Tapi kita cuma turun sampai 43. Jadi kita belum lagi sampai khatulistiwa pun. So, jadi maksudnya W adalah satu titik di agak-agak di sini, yaitu dia turun dari X sepanjang ini berapa sudut? 43. Oke. Dia turun 43. Dia belum sampai pun khatulistiwa. Jadi bila sampai khatulistiwa, kalau dia equal to 48. So, if 48, so maksudnya dia cun-cun. Kalau lepas 48 contohnya 46. 50. For example 50, dia akan tebus, dia akan lepas, dia akan pergi selatan. So maksudnya titik W ini dia masih di atas khatulistiwa, masih di bahagian yang utara. So berapa kalau latitude untuk W ini? Tengok. Dari 0 sampai X 48. Dari X sampai W 43. So tinggal berapa nih sebelum dia habiskan dia? Oke, 8. So yaitu untuk yang ini kita kira 48 tolak 43. So jawapan ialah macam mana? 5. Oke, 5 darjah. So 5 darjah ini dia masih di bahagian yang utara. So jawapan untuk B, point W is 2580 nautical miles due south of X. Find the latitude of point W. So the answer is 5 darjah utara. Oke. Jadi ini maksud dia. Sangat senang. Dalam ujian apakah langkah kerja yang perlu? Ini. Gambaran ini membantu. Ini langkah kerja dia dan seterusnya. Dalam gambar ini kamu boleh terus buat macam itu pun boleh.
Tapi kamu kena jawab soalan lah. Latitude W ialah 5. Maksudnya kamu kena jawab begitu. Macam itu sahaja. You ada ini, ada ini. 2 benda. Ini dengan ini, 2 benda cukup. Okey. Maksudnya ini, kiraan ini dengan ini cukup. Tak ada gambar pun tak apa. Gambar untuk membantu. Tapi jangan padam. Biar di sana. So, walaupun gambar kamu salah ke apa ke, dia logik ke tidak apa. Sebab exam matematik tidak ada yang konsep menolak maka. So, dia biar di situ. Supaya kamu boleh semak semula kalau ada masa lebih untuk semak. So, ini untuk yang soalan B. Okay, soalan C. Calculate the distance in nautical miles from X due west of Y. Measure along the common parallel of latitude. So now, sekarang kita mau hitung jarak X ke arah barat Y. So meaning X to Y. We want to calculate the distance. Kita mau kira berapa jarak dia. Okay? Sepanjang latitude yang sepunya. Maksudnya dia ikut ini. Dari sini ke sini. Sebab dari X ke Y ada 2 cara. Yaitu dia boleh naik atas ke sini. Tapi seorang dia sudah memberitahu dia tak naik atas pun. Dia measure along the common parallel. Meaning this following the same latitude. Dia terus terbang ke sini. So, berapa jarak dia. Sekali lagi, kamu tengok pen cikgu. Pen cikgu, pergerakan cikgu ialah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So, maksudnya lakaran kita buat nanti ialah lakaran jenis yang mengufuk. So, it's a vertical vertical line. Vertical line. Okay. So, now, buat gambar dulu. Dalam exam, buat sahaja. Tidak orang mau tumbuk kamu pun. Even in the exam, you have enough space for you to draw. Okay, sentiasa sama. Tengah-tengah mg. Okay, jangan kecil sangat gambar ini. Sebab kecil sangat. Nanti kamu letakkan maklumat dia akan berselabuk. So, sekarang kita akan masukkan. Okay, dari X ke W. So, longitude dua-dua ini sudah dikenal pasti tadi. Yaitu X X sudah diberitahu 87. X 87 timur. Oke, masukkan. Di sebelah timur. So, Y. Y longitude dia berapa ya? Tadi sudah kita kenal pasti. Longitude Y sebenarnya sama dengan longitude Z. Ini mesti mau paham. Sebab sepanjang ini longitude dia adalah sama. So, tadi kita sudah cari longitude Z bah. Terus ini jawaban dia. Jadi 23 barat. So, kita buat lakaran. So, ini Z. Ini 23 barat. Oke. Okay. So, sekarang tengok semula lumus ah. Kita cari lumus dulu. Jarak 2 jenis sahaja. Dalam silibus kamu orang lah. Sebab kalau you further study, it will be different. One is a horizontal distance, one is a vertical distance. So, tadi kamu nampak lakaran cikgu ialah melibatkan timur dan barat. So, rumus yang digunakan pakai ialah rumus ini. Sekejap, ada orang mau masuk. Fatihah. Okay. So, kamu nampak, jadi kita akan gunakan rumus yang vertikal ini. Apa vertikal? Horizontal ini. Oke, disebabkan gangguan. So, kita tuliskan rumus. Jarak ialah beza sudut darab dengan 60 darab dengan cos X. Cos X ini, X ialah cos untuk latitude dia. So, tengok rumus ini. X ialah untuk latitude dia. So, sekarang, beza sudut. This one for B. The difference in between, the angle in between two longitudes.
So, beza sudut. Konsep dia sama. Sebelah yang sama, kita tolak. Sebelah yang berlainan, kita tambah. Pun kita ada bagi lumus. Tengok lumus. Beza sudut digunakan untuk cari jarak. Jadi beza sudut ada dua jenis. Kalau dia longitude dan latitude sama konsep. Asalkan sama sebelah dua titik itu, dia tolak. Lain sebelah dia tambah. Ingat ini. Dan ini macam mana kita tahu dia sama sebelah ke lain sebelah? Ini barat, ini timur. Lain sebelah lah. So lain sebelah beza sudut dia ialah tambah 23 tambah dengan 87. Tambah dalam dengan 60 dalam dengan cos. Okey. Latitude ialah latitude untuk yang ini, sepanjang ini. So, yaitu 48. Itulah bagusnya kamu terus masukkan dalam gambar aja. So, don't worry in the exam the diagram is very big. Okay? So, now in the exercise diagram is small but in the exam is very big. So, this one is 48. So, ramai pelajar dia ada confused. Cos nilai apa? Cos untuk yang latitude dia. Okay? Jadi ini cos dia. Jadi lepas tu kamu tekan calculator seperti biasa. Calculator. Sampai hari ini cikgu perlu juga mengajar orang tekan calculator. Nampak kamu orang sangat special lah. Tak apa. Cikgu sanggup lah. Asalkan orang ingin belajar, tak apa. So, 23 tambah 87, 110. Darab dengan 60, darab dengan cos 48. Okey. Ini tak perlu tekan lah. Okey, terus macam ini sahaja. Lepas tu tekan equal. 4416. 6.26. Patu Nautica. Okey. So ini jawapan dia. Untuk yang soalan nombor C. Okay, soalan nombor C. So what you need to have is only this thing. In the exam, if you want to put the diagram, yes, it's okay. It's better to have the diagram. But when the examiner marks, they marks this one only. Okay, this one. Okay, we continue for the next one. Okay, yang belum ambil sila perhatikan Okay, nanti cikgu akan share video ini dengan kamu orang dalam grup WhatsApp, so you can recall back what you have missing. Number D, an aeroplane took off from X flew due south of W. So dia terbang dari X turun ke W tadi. Kejap, gambar tidak nampak. Dia terbang dari X turun ke W. W ialah agak-agak sebelah sini. Belum sampai khatulistiwa pun. Dia masih di atas sebelah yang utara. Dia turun ke bawah. Okay. The time taken for the flight is 4.5 hours. Calculate the average in knots for the whole flight. Okay. Dalam tajuk ini, satu lagi rumus yang perlu diimpas kembali adalah rumus ini. Yaitu laju ialah jarak bahagi masa. Laju ialah jarak bahagi masa. Ini mesti juga diambil tahu. Okay. Jadi apa kegunaan rumus ini dengan soalan ini? You tuliskan rumus dulu. Oke. Tuliskan tuh. Laju, jarak, masa. Oke. So dia diberitahu, masa sudah diberitahu.
Masa is 4.5 hours. So they want to find the speed. They want to find the speed. So what to do is jarak dari X ke W. Oke, X ke W. Oke, dari X ke W. So masa dia sudah beritahu 4.5. Oke. So jarak dari X ke W tadi kita lukiskan. So ini X, ini W. X is 48. This one is 5. Okay. So dengan rumus 这是给我看，学生有没有看到 ？Okay, so tadi ini tak perlu jari pun. Tadi jarak sudah beritahu Pak. Tengok. Jarak dari W ke X ialah 2580. So jarak ialah 2580 bagi masa 4.5. Okay, 4.5. So 4.5 is given in the exam, in the questions. 25x0 is the distance from W to X. Dia sudah beritahu di zona atas, tak perlu cari semula. Kalau tidak, kena cari semula macam ini. Okay. Ini tak perlu. Terus kamu tekan kalkulator. Dan pastikan kalau rumus ini, masa mesti dalam bentuk jam. Masa mesti dalam bentuk jam. Kalau dia beri jam dengan minit, kena tukar kepada jam. So, lepas itu kamu tekan kalkulator. Tengok. Tekan kalkulator pun perlu cikgu tunjuk. 2580. Cikgu Chen saya observe saya untuk mengajar sekarang. Bahagi 4.5. Nah, itu jawaban dia. So, ini 573.33 knot. Oke, ini adalah laju dia. So, ini soalan tidak susah. Oke. So, itu untuk jawaban yang D. Yaitu ini sahaja yang dia minta. Ini sahaja. Tengok markah dia. 2 markah. 2 markah. So, jadi soalan bumi ini adalah soalan yang tidak susah. Jadi cikgu sudah menghabiskan soalan bumi ini. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau paham sila angkat tangan. Oke. Yang lain? Masih ada yang belum angkat tangan? Fatihah? Oh. Oke. Hari ini tak ada lelaki pun, seorang pun tak ada saya rasa. Ada ke Azamuddin? Mana Azani? Isma. Isma ni? Isma pun tak ada hari ini. Ada cikgu. Ada lah cikgu. Oke. Kita sudah habis. Jadi sebelum cikgu keluar, sebelum kamu orang keluar, sila isi kehadiran ini dulu. Sebenarnya cikgu boleh stress kehadiran, tapi cikgu mau double check lah supaya kamu orang tak terlepas. So Google Form ini untuk mengambil kehadiran. Google Form. Kau itu je tadi ni. Oke. So kalau sudah isi, jangan tutup dulu ah. Cikgu mau ambil gambar. Ambil gambar semua orang.